Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi tuan-tuan. Alhamdulillah hari ini hari yang ketujuh dah. Dalam video hari kelima. Jadi ada sehari tu saya tak masuk dah dalam video. Sambung hack. Jadi hari ini hari yang keenam lah. Okay, Alhamdulillah hari ini Allah bagi kesihatan pada saya dengan staf. Bagi kudrat. Boleh buat kerja. Hari pun tak hujan sangat tengok kat luar. Tapi dia pun dah mula turun dah tuan-tuan. Dia dah start turun dah. Tak apalah, dah memang itu bukan urusan manusia. Jadi urusan saya hari ni, sepatutnya saya datang nak lay kabel untuk dapur. Jadi bila fikir-fikirkan balik, biarlah tunggu settle untuk plaster semua sekali, baru saya masuk tarik. Cuma untuk lay kabel ni akan sebelum siling kapur. Ada yang komen semalam, dia kata buat kerja ni kalau progres macam ni mudah. InsyaAllah mudah tuan-tuan. Adat kata mudah. Bagi saya mudahlah. Jika Allah permudahkanlah. Jika dia tak permudah, susah juga. Kerja yang sepatut boleh siap 1 jam, pergi 3 jam. Macam tu lah. Itulah namanya kerja. Kerja ni manusia cuma buat yang apa ni, yang nak menjadikan benda tu betul, salah, tepat ataupun tak. Nak jadikan selamat, mudah nak cerita, singkat, nak jadikan selamat, kerja Allah. Jadi kerja kita sebagai manusia ni buat yang betul adalah. Buat yang betul, buat yang jujur. Itulah. Susah benda tu. Tapi kena asah. Dia kena hari-hari buat tuan-tuan. Nak cerita pada customer, takut customer tak nak, harga jadi mahal. Semua benda tu kena buang. Kita kena buang daripada awal. Orang tak nak, tak apa. Ada rezeki lain. Sebab rezeki ni bukan datang daripada manusia, tak. Dia datang daripada Allah. Yang penting kita jujur. Jadi hari ni saya datang untuk tanam eding. Eding sistem. Ni, root. Okay, ni root. Okay, macam biasalah yang mana pernah follow saya punya YouTube, dia tahulah. Eding saya ni kalau saya buat eding ataupun pembumian, saya akan buat bawah 10 ohm. Bawah 10 ohm lah mesti saya akan buat bawah 10 ohm. Itu cara saya. Adakah sebelum ni saya ada juga buat tak sampai 10 ohm? Ada juga tuan-tuan. Mengikut bajet customer. Kalau customer tak ada bajet sangat nak siapkan rumah, saya buat juga. Cuma adalah cara saya tu saya buat supaya owner tak susah satu masa. Adalah cara dia tu. Masing-masing punya wireman dia adalah cara dia. Jadi tanam eding, apa yang perlu tuan-tuan? Yang pertama ni root. Root, lepas tu coupling. Sini. Mana coupling? Tak ambil dalam plastik. Okey, ni coupling ataupun penyambung. Penyambung root lah, senang. Ni penyambung root. Saya beli yang ni dia RM10. Mahal lah. Kalau benda macam ni bagi wireman dia mahal lah. Sebab dia ada lagi murah. Tak, saya pakai yang ni. Lepas tu dia ada clamp dia. Clamp untuk kabel yang ni. Saya pakai yang ni je lah. Saya tak pakai apa ni, kowit dia. Yang pakai timah bakar. Tak pakai yang tu. Sebab ni rumah. Jadi cerita dia adalah hamba Allah ni wireman kot. Wireman lah. Kalau dia bukan wireman, dia tak tahu saya bawa root tu. Dia mesti tak tanya nama root. Jadi dia tengok saya bawa root ni. Dia tengok saya bawa banyak ni lah. Macam ni lah. Saya bawa untuk ke projek ni. Jadi dia tanya berapa biji rumah saya nak pasang. Saya nak tanam. Sebab banyak root. Jadi saya cakap 1 rumah je. Jadi dia terkejut tuan-tuan. Bila dia terkejut, dia kata takkanlah 1 rumah ni pasang tanam banyak tu. Saya kata iyalah. Itu cerita dia. Jadi dia pun gelak lah. Faham lah. Saya faham lah. Gelak dia tu saya tak tahulah gelak. Gelak dia nak cakap benda tu tak betul ke? Ataupun dia tu tak pernah jumpa ke? Ataupun dia ni memang tak pernah tahu pun pasal root ni kena tanam ikut spek bawah 10 ohm. Saya tak tahulah. Sebab kebanyakan wireman dia tahu benda tu. Root ni kena tanam bawah 10 ohm.
Bukan berapa batang rod, tapi bawah 10 ohm. Jadi saya pun tanyalah kenapa gelak. Dia cakap tak ada apa, dia tak pernah lagi tengok orang tanam satu rumah ni sampai banyak ni. Adalah mungkin budak-budak dia kot. Jadi saya cakap, oh mungkin abang yang tak pernah tengok kot. Jadi dalam hati saya, kau ni bodoh juga rupanya. Ada lagi dalam dunia dan nak habis 2023 ni. Nak habis dah 2023, hari ni dah 26. 27, 28, 29, 30, 31. 5 hari lagi nak masuk 2024. Ada lagi yang tak tahu benda ni, pasal benda ni. Jadi selama ni dia buat wiring rumah customer dia ke rumah mana-mana yang minta dia buat wiring, sebatang je lah. Jadi pahaman saya, apa yang saya tahu, dia ni belajar daripada copy paste. Tuan-tuan boleh faham tak? Belajar dari copy paste. Ikut orang ni, dia tengok orang ni buat macam ni je lah dia buat. Lepas tu dia bawa sampai ke dia ada staff sendiri. Salah lah benda tu. Kita nak buat benda tu sendiri, tak ada masalah tuan-tuan. Tapi kita kena tahu yang betul dia tu macam mana, yang spek betul dia tu macam mana. Jadi saya harap dia tengoklah YouTube saya ni, jumpalah. Dia kenal, nama dia pernah tengok, dia kenal cikgu saya, Mah Bayu. Dia kenal lah, mungkin lah dia kenal. Tapi tak perlulah gelak. Tak perlulah kita nak gelak sindir. Orang panggil gelak sindir ni tak perlu tuan-tuan. Sebab bila kita gelak macam tu, dah terang, tak perlu disuluh lagi. Dia memang orang akan nampak kita ni tak cerdik, tak belajar. Mana maksud elektrik ni kita copy paste je banyak. Nampak situ. Jadi saya pun tengok, bodohnya dia ni. Faham tak? Tiba-tiba terkeluar daripada hati saya ni, keluar macam tu. Secara automatik. Sebab itulah Imam Syafi'i bagi tahu lebih baik berdiam daripada kita bersuara. Melainkan kita berilmu, tak ada masalah. Lagi satu nak berhujah dengan orang jahil ni, 10 datang 10 alim lawang satu jahil pun tak menang orang alim tu. Macam tu, boleh faham tak? Untuk saya nak bagi perumpamaan ni susah sebenarnya. Tapi macam itulah. Janganlah gelak. Saya tak pernah gelak tuan-tuan. Orang tanam 1 batang ke, 2 batang ke, saya tak pernah gelak. Cuma saya bagi tahu salah. Itu salah. Kalau ikut law yang betul, ikut prosedur yang betul, ikut buku yang betul, dia mesti bawa 10 ohm. Mana bukti dia? Okey, ni bukti dia. Okey, kitab ST ni, kitab ST ni last kali saya buka masa ambil PWD lah. Itu last kali saya buka. Selepas daripada tu saya dah tak buka. Sebab apa? Alhamdulillah. Dengan izin Allah saya boleh ingat lah benda dalam ni. Sikit-sikit tu boleh ingat lah tuan-tuan. Sekadar ding ni saya dah ingat lah. Mana bukti dia? Okey, yang pertama saya akan tunjuk yang ni. Garis panduan pendawaian elektrik perpasangan domestik. Domestik masuk rumah. Buku ni kena berpandu, kita mesti berpandukan buku ni untuk buat wiring. Bukan berpandukan kepala otak kita, tak. Yang kita nak berpandukan kepala otak kita selepas daripada kita berpandukan benda ni. Boleh faham tak? Dia mesti kena ada panduan. Tak kira lah apa-apa dalam kehidupan, dia mesti kena ada panduan tuan-tuan. Dia mesti kena ada guru untuk kita talaki kitab. Jadi saya talaki kitab ni dengan ST. Bagi pihak ST ni pusat-pusat latihan lah. ST yang keluarkan buku ni. Jadi saya bertalaki lah benda ni dengan ST. Jadi inilah kitab dia. Rumah tuan-tuan, mana customer saya sebelum ni, saya guna kitab ni lah. Ni kitab dia ni. Kitab ni boleh tak ubah? Boleh ubah. Sebab dia manusia buat. Yang tak boleh ubah Al-Quran dengan hadis je. Jadi kitab ni boleh je ubah. Nak ubah macam mana? Ubah je lah. Jadi saya berpandukan benda ni. Ini benda mula-mula saya berpandukan. Yang kita nak olahkan pendawaian ni jadi macam mana, terletak pada kita lah. Nak buat ikut spek ke, tak nak buat ikut spek ke, nak longgarkan sikit, nak ketatkan sikit, terpulang lah. Mengikut kesesuaian, mengikut bayaran, mengikut keadaan, mengikut bentuk rumah, itu masing-masing punya pengalaman. Okey, mana ST bagi tahu? Kita tunjuk dekat tu. Nilai rintangan elektrod bumi bagi sistem perlindungan kilat adalah 10 ohm. Ini adalah untuk lightning arrestor.
Nilai rintangan elektrik bumi bagi pepasang yang dilindungi oleh PAB. Pemutus arus baki hendaklah sama atau kurang daripada 10 ohm. Lightning arrestor pun minima dia 10 ohm. Earding untuk rumah pun 10 ohm. Ni 10 ohm saya cakap. Ada tak dalam ni ST bagi tahu 10 batang root ke, 40 batang root ke, 70 batang root ke, ada tak? Tak ada pun. Yang saya duk cerita 10 ohm, 10 ohm ni lah saya ambil. Daripada kitab ni lah, kitab ST ni. Kitab ni bukan turun daripada langit pun. Tak nak pakai pun, tak ada masalah. Tapi saya berpandukan benda ni dulu. Baru saya tengok, kalau tak buat bawah 10 ohm jadi macam mana. Ada je saya kaji benda tu. Jadi yang gelak tu, kena tahu, pergilah cari, Google lah benda ni. Ni, Suruhanjaya Tenaga, edisi berapa? Edisi terbaru, 2016 ni edisi. 2016. Cetakan ketiga, 2016. Ini yang terbaru, yang paling latest. Jadi pakailah yang saya cakap. Okey, earding, kabel bawah 10, kabel 10 mm minima. Mana ni? Ya, Zul. Okay, kabel 10 mm minima. Buka kitab pula saya hari ni. Punyalah sakit hati tuan-tuan. Saya memang sakit hati. Tapi biarlah. Dah dia tak tahu. Senyap je lah. Saya pun dalam hati kau punya pasal lah. Gimana? Dia kalau nak mencari memang masalah benda ni. Apalah halang-halang sebab hujan. Okey, ni saiz. Okey, ni saiz sama dengan saiz kabel pasar sehingga 16 mm. Ini 16 mm minima. Okey. Okey ni kot. Okey, elektrod bumi jenis elektrod yang digunakan untuk pendamaian rumah kediaman ialah rod besi bersalut kuprum, copper jacketed. Okey ni copper ni. Ni copper ni. Dia bersalut besi bersalut copper. Lepas tu saiz minima kabel adalah 10 mm. Ni. Baca betul-betul ni 10 mm. Muka surat berapa? Muka surat 38. Tajuk dia pembumian perpasangan elektrik. Ada tak selain daripada rod boleh pasang? Ada ya, banyak je dalam ni. Nak pasang apa, besi ke apa, ikutlah nak tanam apa pun. Okey, mana 10 mm? Okey, ni 10 mm. Okey, ni 10 mm. Bagi nampak tu. Biar cerdik sikit gelok tu. Ada ke boleh gelok pula tu. Okey, yang pertama sirem. Sirem dah lulus. Kita dah ada sirem kita buat. Jelas Okey, kita pakai sirem. Yang kedua, 10 mm. 10 mm kali 1 C. 1 C tu maksudnya 1 core. Jelas nampak tu. Okey, 10 mm. Jadi ikut tak spek dia? Ikut tak spek? Ikut spek lah tu. Itu cara betul buat. Kalau bukannya 2.5. 2.5 ni zaman Tok Naduk Jepun dulu merintah boleh lah 2.5 ni, 2.5 ni. Ini 1.5. Ni, tengok sini. Ni. Zaman orang tak pakai dia benda ni. Jadi yang gelak pada saya tu, harap dia tengoklah YouTube saya ni. Saya bukan nak maki hamun dia. Tapi terdetik dalam hati saya, dia ni bodohnya. Takkanlah tak tahu-tahu lagi benda ni. Benda paling basic tuan-tuan. Exam ada dalam ni. Exam ada. Macam mana nak dapat bawah 10 ohm? Adalah meter dia. Earth tester. Kena beli 1000 lebih. Nak jadi kontraktor elektrik, kena adalah earth tester. Lepas tu kena ada apa ni? Insulation tester. Kena ada apa lagi? Kena ada RCD tester. Untuk jadi kontraktor elektrik. Claim meter tak perlu. Itu je lah. 3 benda tu. Anda daftar dengan ST. Tak kira lah kelas C ke, kelas D ke, kelas A ke. Kena ada lah benda tu. Jadi janganlah gelak. Bila gelak mendapatlah.
Bila gelap orang dah tahu kita ni kurang cerdik dia ni, bengong apa-apanya. Senang dia bahasa kasar macam itulah. Jadi tuan-tuan yang di luar, bila orang buat yang benda betul, itulah ilmu Allah nak tunjuk pada kita, penambahan ilmu untuk kita sebenarnya. Untuk bangunan tu, depan saya dia buat bangunan ni. Okey, tu bangunan. Kenapa untuk bangunan kita pergi buat bawah 10 ohm? Jawapan dia mudah, betul tak? Sebab tu projek kerajaan, projek JKR. Habis tu bagi saya projek kerajaan lah buat, tak buat ikut spek, tak ada masalah. Bukan nak tidur situ pun. Bukan nak masak, tidur, makan situ. Pejabat ni tempat kerja, pukul 5 balik, 8, 9 pergi. Sepatutnya rumah lah kena buat ikut spek. Jadi terbalik, kita ni terbalik. Yang tu ikut spek, rumah tak perlu pun. Cerita benda betul tuan-tuan pada pengguna, pada owner rumah, pada customer. Cerita benda betul. Ikut spek yang betul, bawah 10 ohm. Harga dia macam ni. Customer tak setuju, tak ada bajet, dah buat dah. Yang penting kau lay lah kabel 10mm ni. Charge lah dengan customer. Ni. Bukan free. Pergi beli pun kena bayar 1 meter. Jadi itulah tuan-tuan. Saya nak tanam root. Menyebabkan saya nak tanam root hari ni. Itulah. Jadi tak apalah saya berkongsi. Tak ada masalah. Saya minta maaf lah. Terdetik macam tu dalam hati. Terdetik tu sebab dia gelak. Dia gelak ada dengan budak-budak dia dengan seluar koyak kat lutut. Kau hisap rokok murah. Kalau kau hisap dan tak apa juga. Ni rokok murah kau hisap. Bukan saya nak keji. Tak, bau asap dah tahu lah. Tapi janganlah macam tu. Beradab. Beradab tu kena tinggi. Tanya saya, bang, kena tanam banyak ni ni saya tak pernah tengok ni. Saya duk buat. Tak ada banyak ni. Sambil-sambil gelak. Nampak sangat kau tu jahil bab ni. Maksudnya copy paste lah. Memang kau buat wiring tu jenis copy paste lah daripada dulu. Tak ada sikit pun detik dalam hati nak belajar. Apa benda pun semua dalam kehidupan ni kena belajar. Bukan kau copy paste, kau buat. Copy paste kau buat. Tak, dia kena belajar, kena tahu. Asas dia, akar dia macam mana. Sehinggalah kita tahulah kita buat cara tu betul. Saya jadi kontraktor elektrik ni tuan-tuan. Pergilah tanya mana-mana customer ataupun customer yang pernah tengok YouTube saya ni. Ada customer yang pernah WhatsApp tanya harga dengan saya. Ada tak saya bagi harga ni? Harga earthing 150. Tak ada pun. Mesti saya akan bagi harga untuk bawah 10 ohm lah. Rumah ni kenapa bawa 10 ohm? Ada water heater. Bila rumah tuan-tuan pakai water heater, nasihat saya 99%. 99% wajib buat untuk earthing system bawah 10 ohm. Baru boleh pakai RCCB ataupun RCBO 10MA. Kalau setakat earthing ke laut nak pakai RCCB ataupun RCBO, tu wallahualam, saya tak pasti, saya tak yakin lah benda tu. Saya buat, cuma lebih baik upgrade untuk earthing tu. Itu je lah ceramah saya pagi ni. Saya takut mati ni. Okey, jadi untuk earthing, saya tanam sini. Itulah untuk tempat earthing. Jadi untuk anda di luar, pengguna kena tahu. Spek sebenar, cara yang betul dalam elektrik ni, dia ada panduan dia. Buka buku ni. Itulah panduan dia. Kalau nampak wireman tu buat tak sama sikit, tanyalah. Mungkin itu pengalaman dia. Mungkin atas sebab faktor rumah lah. Keadaan rumah, struktur rumah menyebabkan dia ni tak boleh nak buat macam ikut buku, kena elak sikit. Dia banyak faktor. Ada sebab dia. Jadi tanyalah benda tu. Tak ada masalah, kita yang bayar. Customer bayar boleh bertanya, bukan tak boleh bertanya pun. Itulah tuan-tuan ceramah saya pagi ni. Tak apalah, dia dapat ilmu. Cara saya buat, sebab tu saya kat bawah 10 ohm. Itulah kitab dia, buku dia. Sebelum ni saya tak tunjuk pun. Inspection baru saya buat keluar. Jadi bagi saya buatlah yang terbaik. Customer bayar, buat dengan ikhlas. Yang penting jujur, cerita dulu. Kalau buat macam ni, risiko macam mana customer akan dapat. Kalau dia buat macam ni, apa kelebihan customer akan dapat. Itu jujur, namanya jujur. Kita cerita benda tu supaya orang tahu. Sebab owner rumah ni kadang-kadang dia minta lain. Bila rosak panggil orang inspection, dia cerita lain. Dia jadi batu api pula, jadi menaga-lagakan orang pula. Ada juga sifat macam tu owner rumah pun. Pengguna ni ada juga tak jujur, jenis tak cerdik.
bercakap dengan wireman ni nak buat tak ikut spek. Lepas tu bila rosak habis rumah dia, panggil orang inspection. Orang inspection tanya, benda ni wireman sebelum ni ada cerita? Tak ada. Padahal wireman tu dah cerita dah. Lepas tu orang panggil melaga-lagakan orang. Jadi sama-sama jujur lah tuan-tuan. Itu je lah. Sama-sama jujur. Ingat dunia ni, kita bukan nak duduk bertongkat langit pun. Mati juga. Mati kau dapat dah. Kau tipu kau dapat dah. Sebab tu saya orang yang menipu saya ni, saya tak ada masalah pun. Kau tipulah kau nak tipu. Mampus kau masuk dalam kubur, kau tahulah tipu kau tu dekat mana. Dengan tipu-tipu kau, mampu atas kepala lagi. Di tuan-tuan dah hujan, saya pun tak boleh nak buat ding lagi. Apa pun saya kena tanam dulu sikit, nak tengok berapa ohm. Okey, sebelah saya ni dia fire tuan-tuan. Okey. Bila dia fire, ramai orang beranggapan eding, bacaan eding akan mudah dapat, akan rendah. Tak semestinya. Kita akan tengok berapa batang yang akan dapat bawah 10 ohm. Jadi selepas ni saya akan settle, akan buat. Sebab saya kena stop hujan dulu. Rest. Okey, ni root yang pertama. Root yang pertama, yang pertama lah. Ada satu batang je. Kena pakai JMR tuan-tuan. Dia yang boleh tolak ni sebatang ke dua batang je. Lepas tu kena pakai JMR lah. Okay, beres. Okey tuan-tuan, saya dah tanam 4 batang root. 4 batang root, 1 batang root 5 kaki. Bermaksud 20 kaki masuk ke dalam bumi. Jadi kalau mengikut antara deal saya dengan customer, 10 batang root ataupun 10 ohm yang mana lebih awal lah. Jadi saya akan test dulu, saya nak cuba test untuk 4 batang root. Kebiasaannya untuk 4 batang root ni nak dapat bawah 10 ohm, jarang sangat saya buat tuan-tuan. Jarang sangatlah nak dapat 4 batang root. Tapi tak apalah, yang ni saya nak test sebab hujan. Jadi untuk kabel dia saya dah sambung semua sekali. Yang hijau pergi ke root. Okey, lepas tu merah dengan kuning dia akan pergi kepada root tu. Root hujung. Jangan pijak kabel tu.
Okey tu. Okey, jadi saya akan test tuan-tuan. Untuk Pak Batang Road. Saya pun tak tahulah dapat ke tak. InsyaAllah semoga dapat. Sebab saya pun nak stop hujan. Nak lay kabel bumi lagi turun. Okey, sini. Belah ni. So. Bagi nampak ni. Okey, pertama saya akan test voltage dalam bumi. Okey, voltage dalam bumi selamat, alhamdulillah. Saya akan set pada 2000. Okey, 2000 saya dapat 0.07 ohm. 200 dapat 8.6 ohm. Dan bila saya set pada 20, bacaan untuk root mesti bawah 10 ohm. Kalau seandainya dia lebih daripada 20 ohm bacaan, bila saya set pada 20, dia tak akan boleh baca. Dia akan jadi infinity. Okey, set pada 20. Alhamdulillah, saya dapat 8.73 ohm dengan 4 batang root. Okey, ada lagi balance root saya ni. Okey, ni lah tuan-tuan cara dia. Ada tempat dia mudah, ada tempat dia susah. Ada tempat tu 4 batang root tak boleh lagi untuk apa ni, untuk 10 ohm. Dan ada tempat tu 4 batang root, 5 batang root pun dah dapat. Bergantung pada kawasan dan tempat tanah tu sendiri. Untuk bacaan ohm ni, dia bukan boleh dibaca oleh wireman, tak tuan-tuan. Dia mesti kena tengok pada tanah. Kalau wireman ataupun electrician pandai baca tanah, dia tahu tanah kat sini boleh dapat ohm, 1 ohm, tuan-tuan bolehlah ambil dia bermaksud dia tu pakar lah tu. Macam saya ni, saya tengok, saya tak tahu tanah ni boleh ke tak 10 ohm, 20 ohm, 30 ohm, saya tak tahu. Jadi saya tengok tempat ni sesuai untuk tanam root, saya tanamlah. Kalau tak sesuai, menyusahkan saya ataupun kerja saya akan jadi susah, saya akan tanam tempat lain. Jadi saya akan stop. Untuk setakat ni dapat 8.7. Maksudnya 8 ohm lah. Untuk pergi ke 9 ohm, saya akan stop dah. Jadi inilah cara dia tuan-tuan. Bukan susah dan bukan juga apa ni, mudah. Kalau kita nak buat yang cara betul, kita nak bagi yang terbaik pada customer, insya-Allah Allah akan tolong. Tak dapat nak buat macam mana? Dapat, alhamdulillah. Jadi saya akan stop, saya akan lay kabel 10mm pula. Beres. Okay, alhamdulillah tuan-tuan, sekarang ni dah jam pukul 12. Saya pun dah settle lay kabel 10mm untuk ding sini. Okey, ni kabel 10mm untuk ding minima. Saya pakai minima lah. Jadi yang ni dah settle. Untuk ding pun dah settle. Okey tu. Okey, cuma saya tak fitting lagi. Saya tak fitting lagi. Sebabnya mungkin ada perubahan untuk lantai. Jadi ada perubahan untuk lantai. Seandainya tukang nak tinggi, dia kena angkat lah saya punya chamber tu. Kalau dia nak paras tu rendah, kena turunkan sikit. Okay, jadi settle lah untuk ding. Alhamdulillah dapat 8 ohm. Selepas ni saya akan masuk bila dah settle plaster. Okay, sepatutnya hari ni tukang dah masuk plaster. Jadi hari ni saya pun tak tahulah progress dia macam mana. Cuma itu urusan dia lah, bukan urusan saya. Untuk yang lain, tak ada apa dah tuan-tuan. Yang apa ni, kabel submin saya lupa nak bawa. Untuk daripada meter saya lupa nak bawa. Jadi itulah untuk hari ni. InsyaAllah panjang umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan. Jumpa lagi. Cuma semalam ada dalam YouTube saya, dia komen suara saya ni slow. Saya tak tahulah tuan-tuan sebab saya dah pakai benda ni. Saya dah pakai mic dah ni. Ada mic dah pada saya ni. Kalau slow juga saya tak tahulah. Mic ni pun yang suggest saya follower YouTube saya juga. Dia yang suggest. Jadi alhamdulillah saya beli. Orang lain saya tak ada bunyi pun pasal slow, tapi anda yang tengok tu slow saya tak tahulah. Saya mohon maaf. Saya nak cakap telefon saya masalah.
Sebab sebelum saya post ke YouTube, saya akan dengar dulu. Saya akan dengar rasa okey, baru saya akan post. Biasanya okey lah. Cuma kalau yang tak okey, saya mohon maaf lah tuan-tuan. Saya pun dah ikhtiar, dah pakai yang ni. Cuma saya tak beli Saramonic je lah. Saramonic tu 500 lebih. Saya tengok, tunggulah ada rezeki Allah bagi projek-projek besar. Saya belilah Saramonic tu. Cuma setakat ni, yang saya pakai yang ni pun 100 lebih ni. Okey. Cuma itulah masing-masing lah, saya mohon maaf lah. Itulah. Cuma kalau seandainya ada kekurangan daripada saya mohon maaf tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan suggest, saya mampu buat ataupun mampu beli, insya-Allah saya akan beli. Tak semua saya boleh buat, tak semua saya boleh beli. Tengok, nampak je projek macam ni. Bukannya untung 20,000 tuan-tuan. Ada keperluan lain lagi saya nak guna pakai. Mesin dah rosak, kena beli mesin. Jadi tak ada apalah, progres saya untuk ding dah jalan. Root saya dah tanam. Ikut cara yang betul. Bawah 10 ohm. Alhamdulillah dapat. Jadi selepas daripada ni, saya akan lay kabel. Cuma sini. Untuk kabel 4mm, hanya family area, aircon ni. Okay, lepas tu water heater 2 point. Water heater bilik ni, master bedroom. Okay, dengan water heater bilik sana. Itu je kabel 4mm yang saya akan pakai. Yang lain semua 2.5. Aircon 1 horsepower 1.5, 2.5mm. Itu permintaan daripada customer saya sendirilah. Jadi dia pun dah tanya saya boleh ke tak. Jadi takkan saya nak cakap tak boleh. Sebab dalam buku cakap boleh. Tengoklah. Cuma nasihat saya pada customer, seandainya nak upgrade aircon, tukarlah. Tukarlah kabel tu pakai 4mm. Bagi anda yang di luar, customer pengguna di luar, seandainya ada bajet, terus direct pakai 4mm untuk aircon. Tak ada masalah. Lagi bagus. Jadi saya undur diri dulu. Saya Zahra Engineering. Mohon maaf seandainya ada terkasar bahasa tuan-tuan. Ada yang melukakan hati anda di luar yang tengok YouTube saya ni, saya mohon maaf lah. Jadi saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi